Tak Quran aku kata ayat 30 jenis. Ayat apa temikai ada, yang jamu ada, yang kelapa ada. Ayat bagi, yang leci ada, temikai ada, nira ada. Dan abang ni penin ni pun. Ayat serabut pun ada. Hak jenis cembuk, jangan jamu. Semua ada nikmat yang Allah Ta'ala bagi. إلى حضرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا ومشائخنا ووالدهم ومشائخهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات شأول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih lagi kita diberikan kesihatan yang baik oleh Allah. Masih lagi kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kita masih lagi diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezekinya bulan Ramadan. Moga-moga Ramadan yang kita duduk sekarang ni, kita mendapat akhirnya kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini sudah kita masuk pada malam yang fase yang terakhir, yakni pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma innaka afuun karim. Minta ampun dan minta maaf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak apabila berakhirnya bulan Ramadan, kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang nak berkhutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memijak anak tangga pertama, anak tangga yang kedua, anak tangga yang ketiga. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi mereka memerhati apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka mereka pun tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, doa apakah yang kau aminkan tadi ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang aku aminkan tadi didoakan oleh malaikat. Di antara doanya yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala apabila diberikan bulan Ramadan kepadanya, berakhirnya bulan Ramadan, dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fasa inilah fasa yang kita kena pecut betul-betul. Sebab apa? Kita nak pelepasan daripada api neraka Allah. Bila pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah kita. Dan di dalam 10 malam yang terakhir ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, kejarlah satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, yang di mana ganjaran dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat 1000 bulan. Seumpama dengan 80 tahun. 1000 bulan, 80 tahun. Dan di antara malam-malamnya adalah malam-malam yang ganjil. Malam yang ke-21, malam yang ke-23, malam yang ke-25, malam yang ke-27, malam yang ke-29. Kejarlah kita. Kalau kita buat kebajikan hari itu, kalau kita baca satu surah saja, ataupun kita baca satu huruf saja di dalam Al-Quran, kenalah malam tersebut malam Lailatul Qadar. Kita baca surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Ada kan surah Nun? Baca surah Nun. Nah, tiba-tiba malam tu, malam Lailatul Qadar, seumpama 80 tahun kita baca. Siapa nak bagi kita? Siapa nak bagi kita? Hak tu saja pun ganjaran dah Allah Ta'ala bagi. Sedekah kita pada hari itu, infak kita pada hari itu, kena pada malam tersebut, seumpama kita bersedekah 80 tahun. Itulah ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatasi umat-umat yang terdahulu, yakni Allah Taala bagi Lailatul Qadar. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak ambil beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi, arba'un hadisan fi fadail a'mal. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan kelebihan orang yang beramal saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ammana al-imam fa'amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam menyebutkan amin, maka kamu semua sebutlah amin. Kerana siapa yang aminnya serentak dengan amin imam bersama dengan amin malaikat, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Ini ketika mana imam membaca surat Al-Fatihah. Nah, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka tu imam amin, maka aminlah bersama-sama dengan imam. Jangan kita amin terdahulu. Banyak kadang-kadang dia khalik dengan imam tu baca. Tu imam tu baru nak tarik nafas amin, dia pergi dulu dah amin. Hak makmum belakang pun pi sekali dengan dia. Ruginya. Maka perbuatan tersebut adalah makruh. Perbuatan tersebut adalah makruh. Sebab apa? Mendahului imam. Banyak berlaku. Kadang-kadang dia kali dia pergi dulu daripada imam. Sebab itulah
yang dimaksudkan dengan amin. Amin itu maksud apa? Yang dimaksudkan dengan amin itu yakni perkenankanlah doa kami. Ketika mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabkan di dalam suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah yang kita baca daripada alhamdulillahi rabbil alamin sampailah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka di dalam suratul Fatihah itu, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala membahagikan kepada dua bahagian dalam suratul Fatihah. Yang pertama, puji-pujian, dan yang kedua, permintaan yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Fatihah. Yang pertama, kita menyebut qala Allah azza wa jalla qasamtu as-salatu baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al fa idza qala 'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamdani 'abdi fa idza qala ar-rahman nir-rahim qala Allah athna 'alayya 'abdi fa idza qala maliki yaumiddin qala majaddani 'abdi wa qala marrah fawadda ilayya 'abdi wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini di antara sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang banyak menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah ini juga nama sebenarnya Abdurrahman. Nama sebelum Islam dia Abdus Syam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia tidak berkahwin selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah dia berkahwin. Ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi, aku membahagikan salat bacaan suratul Fatihah kepada dua bahagian di antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia hendak minta apabila hambaku membaca ayat yang bermaksud alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam, maka Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Apabila hambaku membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, apabila hambaku membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah berfirman, hambaku memujaku. Dan apabila hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Raja pada hari pembalasan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku memuliakan daku. Dan apabila hamba membaca hanya engkau kami menyembah dan hanya engkau kami meminta pertolongan, maka Allah Ta'ala berfirman, ini urusan di antara diriku dan hambaku. Hambaku boleh meminta apa yang dia hendak minta, dan apabila hamba membaca tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau memberi nikmat kepada mereka. Ini kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang engkau redha, jalan yang engkau suka, bukan jalan orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Allah Ta'ala berfirman, ini hambaku, terserah kepada hambaku apa sahaja yang dia nak minta. Sebab itulah suratul Fatihah ini dia boleh dijadikan sebagai syifa, boleh dijadikan sebagai ubat. Sebab itulah guru saya Kiai Khairul, dia berpesan, selalulah melazimi suratul Fatihah. Jikalau kamu
merasa kesusahan, sentiasalah kamu baca suratul Fatihah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita. Sentiasa kita baca suratul Fatihah. Maka dalam kitab ini menyebut dia suruh kita rebut peluang untuk mengucapkan amin bersama dengan imam dengan suara yang nyaring dalam solat berjamaah yang disunatkan membaca dengan nyaring. Nah, bila imam sebut amin, kita pun kuatlah yamin kita. Jangan kita ada slow lah. Sama-sama dengan imam. Kerana ketika itu malaikat di langit juga menyebutkan amin serentak dengan amin kita di bumi. Mereka juga solat dalam saf yang rapi, rapat dan lurus serta sentiasa berdoa kesejahteraan untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saf malaikat ni rapi sama bagi elok. Kita pun kena sama bagi elok. Jangan duk pumpung, jangan duk berlubang, kena duk berlubang ni. Bagi sama, bagi sempurna, bagi elok. Sebab di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tasufuna kama tasuful malaikah 'inda rabbiha. Qulna wa kaifa tasuful malaikah 'inda rabbiha? Qala yutimmu nasufal awal wa yatarassuna fis saf. Maka daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kenapa kamu tidak membuat saf seperti mana saf para malaikat di sisi Tuhan? Kami bertanya, bagaimana saf para malaikat di sisi Tuhan? Baginda bersabda, mereka menyempurnakan saf pertama yang terlebih dahulu. Sebab tu, mayang ni kena rebut pada saf yang pertama. Jangan duk tolak orang. Tak tahu sini okey kot, tempat tu ni. Ini bukan cerai punya tempat. Ayah saya ngaji di sini ya. Pondok bersama dengan Datuk Ahmad Badawi. Anak dengan Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Ni tempat pengajian pak saya. Saya tengok balik, ayah pun mengaji tang ni. Sebab itulah apabila kekosongan sah yang pertama, kita kena penuh sah yang pertama. Makruh seseorang tersebut apabila dia tengok sah yang pertama itu kosong, dia tolak kawan dia pergi. Makruh akan perbuatan dia. Makruh hak bagus hak mana? Bila beratuk nak buka puasa, dia pergi kawan dia pergi depan. Hak tu bagus. Kan orang beratuk nak buka puasa. Bila beratuk nak buka puasa ni bagus, dia kata tak apalah, ambil lah dulu. Aku duduk belakang tak apa. Hak tu bagus. Sebab apa? Mendahulukan orang. Kalau yang habat nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, rebutlah kita sah yang pertama. Jangan main hak depan sekali. Main hak depan sekali siapa? Main rebut hak depan kali-kali tinggal dia seorang. Lepas tu fikir nak baca surah apa. Tak apa, inna a'tayna wal 'an. Tak apa. Tak ada masalah punya. Itulah sah para malaikat. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya baca ni, hendaklah kita menyebut amin bersama-sama dengan imam. Jangan kita pi dulu daripada imam. Abang tu ya. Banyak kadang-kadang saya pi tarawih, saya pi jadi imam tarawih. Jadi banyak tempat kita tak dan. Kita bawa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya baru nak tarik nafas, nak amin. Dengar pakcik tu ni, amin. Pakcik-pakcik ni pun amin. Saya kata nasib tak ada mata saya kat belakang ni. Kalau ada mata saya boleh tengok di belakang. Saya bak pakcik tu dah. Pakcik jangan. Tepi dulu. Semua jadi makruh habis. Kalau ada di sini, kau ada buat kelaku macam tu, jangan sabar sah. Jangan gelojoh. Kalau nak amin awal pada tu imam, malah ni dia kena naik di depan sekali. Barulah dia nak amin dulu ke, ikut suka dia. Jadi dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ni, kita kena beradab. Beradab kita. Dan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya,
Tadi hadis yang pertama dalam arba'un haditsan fi fadailil a'mal. Kelebihan orang yang menyebut amin. Apabila amin dalam suratul Fatihah tersebut, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita amin, maka amin kita itu bersama dengan amin malaikat, pasti doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, yakni kelebihan salat Isya dan subuh berjamaah. Hak ni yang nasi subuh ni orang kata nasi makan sok ya. Masih makan sok, habis makan sok dia pun tak mau lena, dia main yang subuh. Nak tengok pula hak betul-betul istiqamah main yang subuh jemaah ni, tengok pagi raya. Subuh pagi raya tu macam mana? Tak pun subuh selepas 2-3 hari raya, tengok macam mana. Orang yang sama ke ada penambahan. Kalau ada penambahan, alhamdulillah. Kalau orang yang sama juga, hanya memperhambakan dirinya kepada Ramadan sahaja. Maka daripada Ubay bin Ka'ab bin radhiyallahu anhu qala. Ni daripada Ubay bin Ka'ab. Kita ambil kisah sedikit mengenai dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni di antara sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang elok bacaan. Ni Ubay bin Ka'ab. Di antara sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang paling sempurna bacaan. Kalau nak dikira dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain, maka Ubay bin Ka'ab ni lah di antara sahabat Nabi bacaan dia paling sempurna. Bacaan dia paling perfect. Ni Ubay bin Ka'ab. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelar Ubay bin Ka'ab ini Sayyidul Qura, ketua bagi pembaca Al-Quran. Ni Ubay bin Ka'ab, bukan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu bapa Nabi. Ni Ubay bin Ka'ab Sayyidul Qura, penghulu bagi pembaca Al-Quran. Sehingga ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan satu surah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai suratul Bayyinah, ataupun bahasa kita ni senang, kadang-kadang kita sebut surah Bayyinah, orang kadang-kadang dia boleh bela surah Bayyinah, surah apa? Senang-senang nak surah Lam Yakunin, senang. Nah, abad surah Yakunin insya-Allah orang boleh tahu. Kalau sebut suratul Bayyinah, surah apa? Suratul Bayyinah, surah apa? Bo sebut surah Lam Yakunin. Kalau sebut suratul Lam Yakunin ni, tanyaklah duduk kampung dulu. Nah, mak tanya baca surah apa dah? Baca surah Lam Yakunin. Mak pun buat pulut kuning. Kelah tuan-tuan. Lah ni mana ada dah. Mak kita pun buat pulut kuning. Sebab hang dah baca Lam Yakunin. Pulut kuning, ayam sekok habis meta. Nah, baca surah Lam Yakunin. Sebab dalam suratul Bayyinah ini, Lam Yakunin ini di antara surah yang saya, kalau kata orang suruh baca jadi imam, saya kurang sikit baca Lam Yakunin. Sebab apa? Di dalam surah ini, kalau ghalib, dia boleh sambung kepada takbir raya. Tuan-tuan buka balik kan. Dia ada la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'adza jundahu wa hadaman ahda bawahdah. Bukuih dia kenal itu. Kita punya ghalib tarik lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sambung elok, dia boleh lajak sampai takbir raya. Lepas tu saya pun bela terus. Tak tahu nak tangkap mana dah. Bahayanya surah yang kedua. Dan ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan suratul Bayyinah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pesan kepada Rasulullah, Allah Ta'ala perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kamu ambil, kamu baca suratul Bayyinah ini di hadapan Ubay bin Ka'ab. Allah Ta'ala pesan. Allah Ta'ala perintah Rasulullah pergi baca di hadapan Ubay bin Ka'ab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada Ubay bin Ka'ab, ya Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama kamu. Allah Ta'ala sebut nama hang. Maka Ubay bin Ka'ab ni riau, sedih seronok sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama Ubay bin Ka'ab.
Nah, Nabi SAW bukan orang yang baca tak elok. Nabi ni di antara makhluk yang sempurna. Bacaan dia sempurna. Makhraj hurufnya sempurna. Tajwidnya sempurna. Tetapi Allah Ta'ala perintah suruh pergi baca di hadapan Ubay bin Ka'ab. Sebab itulah kita bila nak baca Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran ini dengan tartil. Bacalah Al-Quran ini dengan tajwid, dengan nun matinya, dengan mim matinya, dengan madda, dengan hukum mak dia. Baca bagi sempurna. Mempelajari ilmu tajwid, hukum dia fardu kifayah. Tapi apabila nak baca Al-Quran, maka hukumnya jatuh kepada fardu ain kembali. Ini kadang-kadang kita suratul Fatihah, kadang-kadang kita pun jadi celau. Kadang-kadang satu surah yang membawa kepada rukun dalam sembahyang, kita pun baca pun tak kena. Duk iyyaka nyem. Na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bungkui. Nah, lari makna. Nah, sebab itulah jaga betul-betul kita punya bacaan suratul Fatihah. Dan ketika mana Rasulullah SAW pun pilah baca di hadapan Ubay bin Ka'ab. Ni kisah Ubay bin Ka'ab. Qala sallallahu bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman as-subh faqala ashahidun fulanun qalu la qala ashahidun fulanun qalu la qala in hataini salataini athqalus salawati 'alal munafiqin walau ta'lamuna fihima la ataitumuha walau habwan 'alal ruqab. Maka daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat subuh bersama dengan kami. Kata Ubay bin Ka'ab, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh dengan kami. Selepas solat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah si fulan hadir solat subuh berjemaah? Nabi tanya, adakah si fulan ni hadir solat subuh berjemaah? Nabi tanya siapa? Nabi tanya Abdullah bin Ubay, yang mendapat gelaran dia sebagai bapa-bapa munafik. Nabi tanya dia lah. Tapi Nabi tak sebut nama. Nabi tanya, mai tak kawan tu? Baginda bertanya lagi, adakah si fulan hadir solat subuh berjamaah? Sahabat berkata, orang itu tidak hadir. Baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dua solat ni, kata Nabi. Sesungguhnya dua solat ini, yakni subuh dan juga Aisyah, secara berjamaah adalah solat yang paling berat ke atas orang-orang munafik. Di antara subuh dengan Aisyah, dia jadi segan nak sembahyang berjemaah ni, kata Nabi SAW, inilah solat yang paling berat bagi kaum munafik. Jikalau kamu tahu kelebihan solat berjemaah dua waktu itu, kata Nabi SAW, jika kita tahu kelebihan solat berjemaah ni, kata Nabi, sudah tentu kamu datang kepadanya. Walaupun terpaksa jalan meluntut, dan juga merangkak. Kalau tahulah kelebihan solat subuh berjamaah, kelebihan solat Isyak berjamaah, pasti kita akan mai beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai berlutut merangkak. Sebab apa? Kelebihan dia yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-isha fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail wa man shalla as-subh fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa salat Isya berjemaah, kata Nabi,
maka seolah-olah dia beribadat separuh malam. Siapa yang mayang Isyak mencahat semalam ni? Kita mai mayang Isyak, habis mayang Isyak, kita buat tarawih pula 20 rakaat. Nak buat lagi sembahyang sunat pula. Kata Nabi SAW, sembahyang Isyak jemaah ya. Pahala dia kata Nabi SAW, seolah-olah dia beribadat separuh malam. Mampukah kita nak beribadat separuh malam? Ui, jemu nak beribadat separuh malam. No, terpajak sampai 4 pagi, 2 pagi. Nah. Tetapi itu ganjaran yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan lagi kata Nabi SAW, waman shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Dan siapa yang solat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia solat di sepanjang malam. Mayang Isyak berjamaah kata Nabi SAW, seperti mana dia ibadat separuh malam. Barang siapa yang solat subuh berjamaah, kata Nabi SAW, seolah-olah dia solat di sepanjang malam, menghidupkan malam-malam. Subhanallah. Itu ganjaran dia yang Allah Ta'ala bagi. Fadilat dia yang Allah Ta'ala bagi. Sebab itulah orang yang beriman, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia perlu menjaga 2 solat. Ni di antara solat subuh dan juga solat Isyak ini berjamaah, iaitu solat fardu subuh dan juga solat fardu Isyak. Kerana 2 solat ni, kata Nabi SAW, sangat berat ke atas orang-orang munafik. Kan di antara ciri-ciri munafik, kita tahu apabila bercakap macam ni, apabila berjanji macam ni. Dan di antara ciri-cirinya lagi yang disebutkan oleh Nabi SAW, dia berat untuk menunaikan solat subuh dan juga solat Isyak. Nah, jadi kita kena fikir balik macam mana keadaan kita. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk hadis yang ketiga. Nah, tadi hadis yang pertama, kelebihan seseorang yang menyebut amin. Kita tahu, jangan mendahului amin. Dan yang kedua adalah kelebihan orang yang solat subuh berjamaah dan juga solat Isyak berjamaah. Dan kita cerita sedikit mengenai dengan Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan kita nak masuk pada hadis yang seterusnya, yakni kelebihan doa masuk masjid yang digeruni oleh syaitan. Kalau kita tengok masuk masjid mesti ada doa, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab fadlik. Ayat macam kau langkah masuk macam tu lah. Kau langkah masuk macam tu lah. Patutnya beradab kita. Masuk dalam masjid, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Keluar pula, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab fadlik. Masuk minta rahmat Allah, keluar minta kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Pakai kasut kaki kanan, buang kasut kaki kiri. Masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Kalau nak ikut step macam itulah yang diajak. Nah, sebab apa Nabi SAW, setiap benda yang baik Nabi SAW akan memulakan dengan yang sebelah kanan tu Rasulullah SAW. An Haywata bin Shuraih qala laqitu Uqbah bin Muslim faqultu lahu balaghani annaka haddatsta an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Qala aqadtu qultu na'am. Qala fa idza qala dzalika qala asy-syaitan hufidha minni sa'iral yaum. Maka daripada Haywah radhiyallahu an, Haywah bin Shuraih berkata, aku bertemu Uqbah bin Muslim
Aku berkata kepadanya, sampai kepadaku berita bahawa engkau ada meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Amr bin As daripada Nabi SAW. Ni sahabat Nabi ni. Nak ambil hadis Nabi, dia tahu kata kawan tu biasa dengar hadis ni daripada sahabat Nabi. Dia pergi tanya tu, dia tahan baca sikit. Hadis yang hang dengar daripada Amr bin As, aku nak dengar. Nah, maka sahabat ni kata apa? Tak apalah, nantilah aku kata hang. Habaklah, tak kira hang mati, tak kira tak dan aku nak dengar. Dia sampai terah tu. Sampai terah tu, sahabat Nabi radhiyallahu an. Kita, nah, tak apalah saya lagi lah, tak apa. Kita apa, pipi mati, rugi dah. Maka Abdullah bin Amr ni, dia kata apa? Daripada Nabi SAW, apabila baginda masuk ke dalam masjid, baginda membaca doa berikut. Bila Nabi SAW masuk dalam masjid, Nabi baca a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ni hadis yang Nabi ajak. Masuk saja langkah kaki kanan saja a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Yang apa dah? Ya Allah, aku berlindung dengan Allah yang maha agung, dengan zatnya yang maha mulia dan kerajaannya yang sedia kala dari kejahatan syaitan yang direjam. Minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya apabila kita masuk, kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu tidak akan mengganggu kita. Sebab itulah Uqbah bin Muslim, dia bertanya kepadaku, setakat ini sahaja yang engkau dengar? Aku berkata, ya, setakat ini sahaja. Beliau berkata, ada lagi tak sambungan hadis tu? Maka apabila seseorang hamba berdoa begitu, syaitan akan berkata. Bila kita masuk masjid, kita baca doa dengan doanya a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Maka waktu itu syaitan dia kata apa? Orang ini dipelihara dari kejahatan sepanjang hari. Mana syaitan tak boleh ganggu dia, syaitan tak boleh kacau dia. Syaitan kata apa? Manusia yang baca tadi ni, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilindung oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari. Allahu akbar. Tak ada gangguan. Dan lagi, apabila kita sampai ke hadapan pintu masjid, sampai di pintu masjid, kita sampai masuk, hendaklah kita mengamalkan adab-adab masuk masjid, seperti melangkah masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan. Langkah masuk kaki kanan. Dan juga sambil membaca doa perlindungan hak tadi ini. Kemudian membacalah basmalah, membacalah hamdalah, membacalah salawat ke atas baginda Nabi SAW, dan mohon dibukakan pintu rahmatnya. Seperti mana doa dia, bila kita nak minta, bila kita masuk dalam masjid, kita campur dengan bismillah, kita campur dengan hamdalah, kita campur dengan selawat ke atas Nabi SAW, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat. Doa dia apa dia? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kan pintu-pintu masjid kan ada. Jadi kita ambil lah. Dan kalau kita tak ingat, tak pergi cengok. Nak masuk masjid, pergi cengok tengok. Nak keluar lagi, cengok kalau tengok. Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Apa dah doa dia? Aku berlindung dengan Allah yang maha agung, dengan zatnya yang maha mulia, dan kerajaannya yang sedia kala dari kejahatan syaitan yang direjam. Dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah. Ya Allah, cucurilah selawat dan salam kepada penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Allahumma ghfirli.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Allahumma ghfirli dhunubi waftahli, dan bukakan pintu-pintu rahmatmu. Bukalah ya Allah pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu kasih sayangmu ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tu apabila kita nak masuk dalam masjid, maka kita nak keluar pada masjid juga, baca doa yang sama juga. Nah, baca doa yang sama juga. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab fadlik. Tadi kita masuk, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Kita keluar pula, abwaab fadlik. Ya Allah, bukakan pintu bagiku, pintu kurniaanmu. Kita keluar ni, kita minta kurniaan daripada Allah. Sebab apa? Manusia ni bila keluar daripada masjid, dia mencari rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Lagi keluar lagi carilah rezeki. Nah, bulan puasa tak carilah kot. No, takkan nak kena cendue kot tengah-tengah hari ni. Mau tak mau lagi lepas asar lagi ya. Kena cendue ke, kena yang tebu ke. Bulan Ramadan ni ya Allah, bulan yang penuh dengan rahmat bulan Ramadan. Apa yang makanan tak ada ya yoi. Gaduh-gaduh Ramadan ni, kalau orang baca Quran khatam 30 juzuk, ayat pun dia beli 30 macam ni. No, orang kata hang khatam apa, aku tak khatam apa. Tak khatam Quran, aku khatam ayat 30 jenis. Ayat apa? Temikai ada, ayat jamu ada, ayat kelapa ada. Ayat bagi, ayat leci ada, temikai ada, nira ada, extra juice ada tu. Apa lagi? Ayat apple ada. Apa yang apa lagi? Kata abang ni pedin ni pun. Ayat serabut pun ada. Hanya campur jangan jamu. Oh. No, semua ada nikmat yang Allah Ta'ala bagi. No, jangan kita ada buat khatam 30 jenis lah. Pastikan kita khatam 30 juzuk di dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar, tinggal 10 hari lagi ya. Allah, dah rasa macam baru je puasa no. Rasa macam baru sangat-sangat puasa ni. Saya rasa jumpa abang ni baru lagi kat masjid Pajar Song. Kan? Main jumpa kali lah. 10 malam lah naklah. Nah, Ramadan ni begitu cepat ada orang kita. Nah, Ramadan kata aku nak balik dah. Hampa duduk elok. Nah, Ramadan kata aku nak balik dah. Hampa duduk dah elok. Terdepan belum tentu lagi kita jumpa tak jumpa. Allah. Bila dengar terdepan tu belum tentu lagi kita jumpa tak jumpa. Tak tahulah. Dan jumpa atau tak jumpa. Kalau jumpa, alhamdulillah. Kalau dan jumpa, kalau tak dan, jumpa lah kubur kot. Nah, kalau dan jumpa Ramadan, minta lagi keamunan kepada Allah Ta'ala. Dan keluarnya, waftah li abwaab fadlik, bukakan pintu bagiku, pintu-pintu kurniaanmu. Ia dengan bersesuaian dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan solat, bila kita selesai buat solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurniaan Allah, carilah rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala bagi, dan ingatlah Allah Ta'ala banyak-banyak supaya kamu beruntung. Bila keluar, ingatlah Allah Ta'ala ni banyak-banyak, pasti kita akan mendapat keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petang ni alhamdulillah kita dapat baca sebanyak 3 hadis. Nah, saya baca secara ringkas ni. Nah, 3 hadis. Hadis yang pertama, kelebihan menyebut amin. Hadis yang kedua, kelebihan orang yang solat subuh berjamaah dan isyak berjamaah. Dan kelebihan yang ketiga, iaitu kelebihan doa masuk masjid yang digeruni oleh syaitan. Jadi perbanyakkan kita amalan demi amalan demi amalan. Semoga amalan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala terima, supaya bacaan kita, Quran kita di dalam bulan Ramadan ni Allah Ta'ala terima,
supaya tarawih kita yang kita tunaikan daripada malam pertama sampai pada malam yang ke-21 Allah Ta'ala terima insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala rezekikan pada makcik-makcik dan pakcik-pakcik semua untuk mendapatkan warzuqna lailatul qadr. Moga direzekikan oleh Allah Ta'ala untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Dapat malam Lailatul Qadar lah, bahagialah ya. 80 tahun pada nak bagi 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan ya Allah. Kalau buat kelas sedekah hari itu dapat seperti mana sedekah 1000 bulan, subhanallah. Jadi perbanyakkanlah selawat kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kat Nabi pun jangan tinggal. Baca Quran pun jangan tinggal. Istighfar kita pada Allah pun jangan tinggal. Seperti mana nikmat yang Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Rahman. Allah Ta'ala sebut fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Ta'ala tanya hamba Allah Ta'ala dalam suratul Rahman sebanyak 31 kali. Allah Ta'ala tanya, nikmat apa lagi yang aku bagi dekat hamba ni, hampa nak dusta segala nikmat yang aku bagi. Nikmat apa lagi yang kita nak dusta Allah Ta'ala bagi? Satu je saya nak bagi dekat ayah-ayah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita ni, saya buka spek mata, adalah nikmat kita berkelip mata. Nah, nikmat lain kita boleh fikir. Nikmat ni boleh kelip ni mata. Adakah pakcik-pakcik dan ayah-ayah, mak-mak semua, ibu semua tak boleh kelip mata? Semua kelip mata. Duduk sikit kelip, duduk sikit kelip, duduk sikit kelip. Anak lembu berkelip semua binatang pun berkelip, kita pun berkelip. Berkelip mata itu pun adalah nikmat Allah. Kalaulah ayah-ayah semua tak boleh kelip mata, duduk je ni. Ada kau tengok macam tu? Angin main pun dia degil macam tu. Sejuk pun dia degil macam tu. Semua degil macam tu. Itu pun adalah nikmat daripada Allah. Adalah nikmat kita boleh berkelip. Berkelip mata. Nikmat, macam-macam nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kau bersyukur atas nikmat aku yang aku bagi, kata Allah, aku tambah. Jika kamu kufur atas nikmatku, maka dapatlah azab yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentiasalah syukur. Sonok. Selalunya kalau kita tengok Allahumma salli ala Muhammad, 2-3 hari, berbulan dah hujan tak turun, tiba-tiba Allah Ta'ala buat turun hujan. Apa yang ia rasa? Apa yang ibu rasa? Rasa seronok ke rasa menyebar? Apa hujan turun ni? Hujan tak turun ni. Di Penang saya ada berbulan hujan tak turun. Di Kedah saya berbulan hujan tak turun. Panas dengan panas kita, pos dengan panas terik kita. Tiba-tiba 2-3 hari ni Allah Ta'ala buat turun rahmat, Allah Ta'ala buat turun hujan. Waktu tu ya Allah, kita rasa seronok. Pagi tadi pun hujan turun penuh, tidur pun seronok. Semua seronok, mandi pun seronok. Apa yang tak seronok? Itu adalah nikmat daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala sekat lagi hujan, tak tahu nak abang lah. Jadi sentiasalah kita syukur pada Allah. Bila Allah Ta'ala waktu hujan penuh, apa perkataan ayah-ayah semua? Hush, hujan turun dah. Ampun lega. Tapi kita lupa satu perkataan, iaitu perkataan kita menyebut Alhamdulillah. Hujan turun berum sebut Alhamdulillah hujan turun. Kadang-kadang kita sebut lega. Panas-panas boleh sejuk terus keliar. Tapi perkataan yang kita lupa sebut Alhamdulillah adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup sekadar tu tazkirah ringkas saya. InsyaAllah ada rezeki dan umur yang panjang, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Selamat berpuasa untuk ayah-ayah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Selamat berqiyamul lail, selamat baca Quran, selamat beribadah dalam bulan Ramadan, selamat menunaikan tarawih. Moga-moga ibadat kita ini Allah Ta'ala terima insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi
صلى الله وسلم عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البندر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البندر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي ناجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نافس القربى من العاصين والعطبى وكل بلية وببا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. InsyaAllah di situ ada tabung yang saya bawa, tabung Ma'had Tahfidz Al-Ansar yang saya di sana sebagai mudir pengetua di sebuah institusi Ma'had yang berada di Kulim. InsyaAllah siapa yang menyumbang, terima kasih banyak, semoga dipermudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.